Bismillah. Siapa yang dah masuk ni tolong bagi tahu dalam grup. InsyaAllah kita nak mula dah. Allah Rabbi. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya. Soalan yang berkait dengan kelas kita sebelum ni. Ada ulang kaji tak? Ada ulang kaji balik tak? Penting ulang kaji Sekalipun kita baca matan sahaja, ulang kaji matan tu. Kita faham matan tu dengan baik. Walaupun kita tak baca syarah. Boleh? Ulang kaji sangat penting. Dengar suara tak? Ada sebarang soalan? Dengar suara tak? Dengar tak? Takut. Sebab tadi saya buat live untuk pelajar-pelajar. Ada masalah sekejap. Jadi tak dengar suara. Dia start. Set baru jadi dengar balik. Jelas Alhamdulillah. Okey, kita boleh mula tak? Kita tak tunggu sikit lagi. Seminit 2 lagi. Kita nak baca zakat fitrah dan juga kita baca bab puasa Okey. Selepas khatam kitab ni, kita akan baca Al-Yaqutun Nafis. Al-Yaqutun Nafis fi mazhabi Al-Imami Ibni Idris. Cuma kitab yang tu mungkin lama sikit lah. Mungkin makan setahun tu kena sabar sikit lah sebab dia ada 4 perbahasan lah. Ibadat, munakahat, jinayat, muamalat, semua ada. InsyaAllah. Tapi kita tak baca terlalu lama lah. Takut bosan dan takut menunggu terlalu lama. Jadi kita khatamkan dalam tempoh 40 kali, 50 kali khatam, 50 kali majlis habis lah. Saya dah pernah khatam sekali mudzakarah kitab tu di Mesir. Jadi saya dah khatam sekali belajar. Lepas tu khatam mudzakarah sekali. Jadi insyaAllah untuk mudzakarah kali kedua saya akan dengar balik rakaman terbaru Syekh Mustafa, pengarang kitab tu, pengarang Mu'nisul Jadis. Kemudian saya akan syarah balik lah insyaAllah. Okey. Boleh? Lepas habis kitab Al-Yaqut, mungkin kalau nak baca lagi kita baca Umdatus Salik. Umdatus Salik wa Umdatun Nasik. Nahu lepas khatam Mutammimah kita baca syarah Qatrin Nada wa Balis Sada Imam Ibn Hisham. Saraf tengoklah. Kalau ada nak baca lagi kita bacalah kitab Lamiyatul Af'al ke Ibn Malik. Apa lagi? Itulah. Boleh insyaAllah. Tapi kena kesabaran lah. Ada makan masa makan masa. Belajar ni makan masa. Kadang-kadang bab yang sama kita ulang kaji 2-3 kali tak faham-faham. Makan masa. Jadi kalau semua boleh bagi kerjasama, kesungguhan, insyaAllah lah. Perlahan-lahan kita kayuh. Tak. Ni pun sedar tak sedar dah berapa bulan kita muzakarah, dah khatam 3 kitab lah. 3 kitab tu diulang kaji selalu lah. Dibaca, dicari makna. Jadi kita dah belajar saraf, matan bina. Jurumiyah kita dah belajar. Nahwu kita dah belajar matan jurumiyah. Jadi jadikan 2 kitab tu kitab yang sentiasa kita ulang kaji. Dan praktikal ilmu saraf dengan nahwu tu kita gunakan kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Lepas fi bagi apa,
Lepas fa'il bagi apa, fa'il bagi apa, maf'ul bagi apa. Dan kena ingatlah, nak bagi baris kena tahu makna. Nak tahu makna mesti tahu baris. Dua tu berkait. Kena didik diri dengan minat untuk belajar ni sejak daripada sekarang. Bukanlah maksud mesti 24 jam depan kitab. Kita jauh sangatlah dengan masyayikh. Sehari 16 jam, 10 jam sehari. Ada 20 jam sehari pun ada. Untuk menghadap kitab, ngajar, ta'lim, karang apa semua bagai. Kita tak sampai tahap lagu tu. Tapi biarlah sehari tu ada 2 jam, 3 jam. Paling kurang pun setengah jam sehari. Dia sebab benda ni dia sedikit-sedikit. Dan minat tu pun akan naik sikit. Kalau kita tak ada minat untuk seorang diri, itu muzakarah. Muzakarah dipanggil lah kawan-kawan kita ke, adik-beradik kita ke. Kalau tak ada sangat pun dalam kitab sebut syarah ke dinding. Tak ada kucing, syarah ke kucing, nahu. Dan 2-3 tahun jadi nahwi lah kucing tu. Faham tak? Tu. Sikit tak apa. Sikit tak apa. Yang penting berterusan. Kalau banyak berterusan lagi comel. Tapi takut banyak sehari je. Sehari tu je dia belajar. Daripada pagi sampai petang. Tak berhenti kelas. 6 kelas pergi. Pagi kelas nahu. Lepas tu sarah. Lepas tu nahu. Lepas tu fiqah. Lepas tu. Tak apa dia kata Imam Nawawi dulu 12 kelas sehari. 12 ilmu. Jadi dia nak buat macam Imam Nawawi lah. Tapi dia ambil separuh 6 kelas. Balik. Tak. Terbungkar atas katil. Bangun pula selepas minggu. Kes apa serik? Pergi kelas ni tak faham. Pergi kelas ni tak faham. Pergi kelas ni mabuk. Pergi kelas ni ngantuk. Apa semua. Alah ikalah. Susah. Jadi nak didik diri dengan ilmu ni sikit. Perlahan-lahan. Slow. Relax. Steady. Jangan gopoh. Kalau tidak tak kena gaya. Terbungkam. Tak bangun-bangun pakai sudah. Jadi sikit-sikit insyaAllah. Amin ya Rabb insyaAllah. Okay, InsyaAllah kita masuk perbahasan muka surat berapa tu? Kalau dalam syarah tu 82 tak? Faslun wa tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Kita masuk zakat fitrah. Zakat fitrah. 2 kali lagi khatam insyaAllah. Kita ni. Ataupun nak khatam malam ni boleh. Tapi panjang sikit lah. Okey. Okey. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Satu fasal baru, fasal yang terakhir dalam bab zakat disebut dan wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu nama bagi kita lah, zakat fitrah. Arab sebut zakatul fitri ataupun zakatul badan. Zakatul badan. Zakat-zakat yang kita bincang sebelum ni disebut zakatul mal, zakat harta. Okay, wa tajibu zakatul fitri dan diwajibkan zakat fitrah bila berlaku 2 sebab. Apa sebab dia? Bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Dengan sebab terbenamnya matahari. Ba tu ba lisababiyah lah tu, bi sababi. Semalam baru belajar tak? Bi ada makna ada kali datang dengan makna as-sababiyah. Jadi bi ni bi sababi. Ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Satu lagi apa? Tak disebut dalam matan. Jadi diwajibkan zakat fitrah pertama dengan terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Hari ke-30 terbenam matahari. Lepas tu syarat kedua mesti dapat juga 1 juzuk daripada Syawal. Contoh saya lah. Akhir Ramadan terbenam matahari, saya masih hidup. Masuk Syawal, saya masih hidup. Selepas Isyak mati. Contoh. Wajib zakat tak? Wajib zakat fitrah. Sebab apa? Sebab sempat merasa ghurub syams, terbenamnya matahari daripada Ramadan dan juga sekejap daripada bulan Syawal. Tu. Jadi mereka yang mati sebelum terbenam matahari bulan Ramadan, sebelum terbenam matahari akhir bulan Ramadan, tak sempat raya kawan tu. Ketika itu tak wajib zakat fitrah ke atasnya. Ataupun anak kita lahir selepas daripada Ramadan, maknanya malam Syawal tu. Esok pagi raya, malam tu kita takbir dah. Malam tu dia beranak.
dia keluar. Tak, bagilah nama Syawal. Tak, ketika itu juga tak wajib zakat fitrah. Ketika itu juga tak wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah diwajibkan dengan dua sebab. Pertama, seorang tu mesti sempat merasa bulan Ramadan dan juga sempat merasa bulan Syawal walaupun sekejap. Masuk Syawal 5 minit mati, wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Zakat fitrah ni wajib bil ijma'. Kita ingkar kewajipan zakat fitrah, kafir. Kalau tahu hukum lah, tahu hukum ianya wajib bil ijma', satu perkara yang maklum min ad-din bil darurah, ingkar kewajipan kafir. Okey, dan diharuskan untuk kita keluarkan zakat fitrah sejak daripada awal bulan Ramadan. Sejak daripada awal bulan Ramadan. Esok nak puasa ni, 1 Ramadan. Malam ni malam Ramadan lah ni, kita buat tarawih. Malam ni kita keluarkan zakat fitrah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Dia ada waktu-waktu lah. Itu harus, waktu harus untuk keluarkan zakat fitrah. Yang afdalnya kita keluarkan sebelum sembahyang raya. Yaumul Id ba'da tulu'il fajri. Hari ni raya. Selepas daripada subuh. Ba'da tulu'il fajri, selepas daripada subuh, sebelum sembahyang, selepas terbit matahari pada hari raya. Hari ni 1 Syawal, selepas terbit matahari sebelum raya. Selepas terbit matahari, ba'da tulu'il fajr wa qabla salatil Id, dan sebelum sembahyang raya. Waktu tu afdal kita keluarkan zakat fitrah. Tapi hari ni boleh jadi, Allah alam lah. Okey, semula. Waktu fadilah wa yaumul Id ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Id wal afdal ba'da salatil fajri. Waktu fadilah, waktu aula, afdal kita keluar zakat fitrah ialah selepas terbit matahari. Maknanya selepas masuk subuh. Ba'da tulu'il al-fajri. Tulu'il al-fajri maknanya terbit fajar, bukan terbit matahari. Terbit fajar. Bila terbit fajar masuk subuh. Tak. Selepas terbit fajar, selepas masuk subuh dan sebelum sembahyang raya, waktu tu afdal kita keluarkan zakat fitrah. Yang lebih afdal lagi selepas sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh. Ini mazhab lah. Mazhab itu hukumnya begitu. Tapi sudut praktikalnya, kalau kita pakat-pakat keluar waktu tu, dia mungkin jadi kesusahan lah kepada pihak pejabat zakat untuk agihkan duit yang kita keluarkan tu. Sebab iyalah, semua orang tahu. Takkan pagi raya tu baru nak pergi. Orang lain orang ni bila nak raya, dia perlukan duit sebelum raya. Dia nak beli di TMG ke di Tunai Manja, benda sama lah tu. Di Maiden ke mana tak? Koperasi tu ke? Tak. Jadinya duit tu diperlukan sebelum raya lagi. Untuk dia beli makanan, dia masak rendang, dia masak semua jenis tu, makanan tu. Tak. Jadi kalau kita bagi betul-betul selepas subuh, sebelum sembahyang raya, jadi sukar juga tu. Tapi mazhab kekal mazhab lah. Mazhab Syafi'i kekal mazhab Syafi'i. Hukumnya kekal, kita sebut afdal begitu. Praktikal tu cerita lain. Wakil realiti yang berlaku tidak mengubah mazhab. Yang muktamad kekal muktamad dalam mazhab Syafi'i, yang tak muktamad kekal tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun yang tak muktamad itu kita gunakan pada sudut fatwa, kekal dia itu tidak muktamad dalam mazhab. Kalau berubah begitu, ikut wakil jadi cacah merbah sekali lah mazhab ni. Itulah. Kena sebab dia apa? Siapa baca? Okay. Selesai kat situ. Faslun wa tajibu zakatul fitri bi ghurubi syams akhir yaumin min Ramadan idza kana hurran. Wajib zakat itu, fitrah itu bila kita hurran, merdeka. Maka tak wajib zakat fitrah ke atas hamba. Sama ada hamba tu mudabbar ataupun mukatab ataupun hamba yang muallaq.
al-itqi bisifah ataupun walad. Ini jenis-jenis hamba tu nantilah kita masuk Yaqutun Nafis, perbahasan akhir sekali dibincangkan bab hamba ni. Ada hamba mukatab, mudabbar, muallaq bisifah, walad. Jadi kesimpulan dia semua hamba tak wajib zakat. Tak wajib zakat fitrah. Fatajibu alaihi ay alal hur. Wajib ke atas orang yang merdeka fitratu nafsihi wa fitratu man alaihi mu'natuhu min amatin wa zawjatin wa walidin wa waladin wa abdin idza kanu muslimina. Okey, maka wajib zakat ke atasnya, iaitu ke atas orang yang merdeka tersebut, fitratu nafsihi. Wajib ke atas orang yang merdeka macam saya, keluarkan zakat fitrah untuk diri saya, RM7. Wa fitratu man alaihi mu'natuhu. Dan juga saya wajib juga keluarkan zakat bagi orang yang saya kena tanggung. Isteri saya dah kena tanggung. Tak? Anak saya 2 orang tu, yang kecil 2 orang tu, saya juga kena tanggung. Jadi saya juga yang kena keluarkan zakat fitrah bagi mereka. Lepas tu Syekh sebut min amatin, antara orang yang wajib kita tanggung amah, hamba kita. Sama ada hamba lelaki atau hamba perempuan, makan minum dia kita kena tanggung. Jadi kita kena keluarkan zakat bagi pihak dia. Duit kita. Kita kena keluarkan zakat daripada duit kita untuk dia. Wa zaujatin, isteri. Ustaz, kalau isteri 4 kena bayar. 7 darab 4 lah. Tak ya Rab. Wa zaujatin ghairin nashizah. Zaujah ni yang bukan nusyuz lah. Kalau zaujah tu nusyuz, derhaka, maka tak wajib zakat fitrah. Mana kita tak wajib keluarkan untuk dia. Okey, walaupun isteri tu isteri yang telah dicerai dengan talak 1, talak 2, yang mana kita boleh rujuk balik dia, dan dia tu masih dalam iddah lah, kita juga wajib zakat bagi pihak dia. Juga isteri yang bain ni mana ditalak 3, tak boleh nak rujuk balik dah, ataupun ditalak 1 kemudian habis iddah, orang panggil bain. Jadi bain ni isteri yang ditalak 3 ataupun dia ditalak 1 ataupun talak 2, lepas tu habis iddah, tak boleh nak rujuk dah lah suami ni. Tapi dia tu tapi dia tu hamil. Dia bain tapi dia hamil. Ketika itu kita juga wajib zakat fitrah untuk dia. Okey. Tak. Talak 1, talak 2 tadi rasa salah. Kita talak dia talak 1, kita talak dia talak 2. Dia akan jadi bain bila dia habis iddah. Bila dia habis iddah, tak wajiblah kita keluar zakat untuk dia. Jadi maksud bain hamil dalam syarah tu, maksudnya ialah perempuan yang ditalak 3 dan dia sedang hamil dan dia tu masih dalam iddah. Kita kena keluarkan zakat fitrah untuk dia. Kalau dah habis dah tak ada lah, dah terputus terus hubungan, dia nak kahwin dengan orang lain ke ikut dia lah. Kemudian wawalidin, ayah kita, nanti akan datang bab nafaqah. Ada kala kita wajib tanggung ayah kita, mak kita. Kalau kita wajib tanggung mereka, kita wajib keluarkan zakat juga untuk mereka. Wawaladin, anak kita yang belum balik lah, yang belum balik. Wa abdin, dan juga apa ni, hamba lelaki. Tadi amah hamba perempuan. Okey, idza kanu muslimin, kalaulah hamba perempuan kita, isteri kita, anak kita, hamba kita, ayah kita, mak kita semua tu muslim. Mereka muslim, barulah kita wajib keluarkan zakat untuk mereka. Kalau mereka kafir, mereka tak wajib keluar zakat. Jadi kita pun tak wajib lah tanggung zakat mereka. Boleh? Tu. Betul ada sebut sini, saya sebut dah sikit masalah ni. Tak apa, lambat sikit tak apa. Okey, orang kafir wajib zakat tak? Secara umum orang kafir tidak wajib keluarkan zakat, melainkan kalau orang kafir tu ada hamba muslim. Tak. Kita ada John ataupun apa nama kafir, Ronaldo sebut Ronaldo lah. Ronaldo ni seorang yang kafir. Dia ada hamba muslim. Tak. Dia kena keluarkan zakat untuk hambanya yang muslim. Bukan zakat untuk diri dia. Dia kafir, tak wajib keluar zakat lah.
untuk hamba dia yang muslim. Dia kena keluarkan zakat. Okey, begitu juga kalau Ronaldo ni kahwin dengan seorang perempuan, contohnya KD. KD. Tak kena nama tu tapi bantai lah. Ada Ronaldo kahwin dengan KD ni. Tak. Selepas tu Ronaldo dan KD ni bersamalah suami isteri. Okey, selepas tu KD ni masuk Islam. Bila masuk Islam, tercerailah dua orang tu. Tak. Okey, kalau KD ni masih dalam iddah. Tak. Ketika itu si Ronaldo yang kafir ini wajib keluarkan zakat bagi pihak isteri dia. Boleh? Begitu jugalah orang kafir. Tak, kalau orang kafir itu ayah, dia juga kena keluarkan zakat bagi ayah dia yang muslim. Dia kena keluarkan zakat juga bagi anak dia yang muslim. Selesai. Hamba ini bukan dikategorikan sebagai yang bukan merdeka ke Ustaz? Bagus soalan. Tadi kita sebut wajib mengeluarkan zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Mesti merdeka. Mesti merdeka. Orang yang dikeluarkan zakat tak semestinya kena merdeka lah. Saya nak keluarkan zakat, saya mesti merdeka. Orang yang dikeluarkan zakat tak semestinya merdeka. Sebab tu tadi saya sebut, saya ada hamba. Tak, saya wajib keluarkan zakat untuk dia. Ustaz, dia hamba je. Tapi dia bukan keluarkan zakat. Saya yang keluarkan zakat untuk dia. Boleh tak? Tu. Ronaldo tadi. Ronaldo. Okey, Ronaldo ni seorang kafir. Dia ada hamba yang muslim. Dia wajib keluarkan zakat untuk hamba dia. Boleh? Satu. Ronaldo ni kafir, kahwin dengan seorang kafirah, namanya KD tadi. Bersama dua orang ni. Lepas bersama tu isterinya bercerai. Mana dua orang tu bercerai. Okay, bila bercerai, isteri masih dalam iddah. Ketika itu Ronaldo juga wajib bayar zakat untuk si KD tu. Boleh? Tapi kalau bercerai sebelum bersama ataupun bercerai lepas tu isteri dah habis iddah, maka Ronaldo tak wajib tanggung si KD tu lah. Pada sudut bayar zakat fitrah. Okey, Ronaldo tu juga ada ayah yang muslim. Dia kafir, ayah dia muslim. Anak dia yang muslim, dia wajib tanggung ayah dia dan juga anak dia. Itu pun kalau cukup syarat lah. Mana kalau ayah dia miskin, ayah dia tak mampu kerja dan sebagainya, maka dia kena tanggung kehidupan ayah dia sehari-hari. Maka ketika zakat pun dia kena tanggung, kena bayar zakat bagi pihak ayah dia. Kena bercerai dulu. Dia memang tercerai sendiri. Orang muslim, orang kafir tak boleh kahwin. Ataupun kahwin dengan syarat yang agak ketat lah. Jadi kat sini ni ada perbahasan khusus bab ni. Tapi secara umumnya begitu. Bila seseorang Islam, seorang dua tu kafir, seorang lagi masuk Islam. Tak? Maka tercerai. Bila tercerai, maka apa yang akan jadi? Tercerai lah. Lepas tu isteri tu ada iddah. Dia ada function lah sebab apa ada iddah tu. Tak, akan dibahaskan nanti bab nikah. Ketika itu kalau isteri tu masih dalam iddah, maka si suami wajib tanggung isteri zakat fitrah. Kalau tak bercerai, tak payahlah. Sebab apa? Sebab dua-dua tu masih kafir lah. Bila kafir tak wajib zakat fitrah. Bercerai tu, berlakunya perceraian tu, fasakh tu sebab seorang tu masuk Islam. Okey, selesai. Okey. Mana tadi? Mana mata dia mana hilang? Wa wajada ma yuaddi anhum. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat kedua. Wa wajada ma yuaddi anhum. Saya ni ada duit banyak. Jadi saya boleh bayar untuk hamba saya, untuk isteri saya, untuk anak-anak saya, maka saya bayar semua lah. Tak, sebab mereka tu semua saya tanggung ketika mana mereka
hidup sehari-hari. Okay, berbeza kalau saya tidak ada duit. Ataupun ada sebahagian saja. Contohlah, duit tak banyak. Jadi duit tu cukup-cukup untuk bayar diri saya dan 2 orang lagi. Orang lain. Ketika itu saya dahulukan diri saya. Lepas tu isteri saya. Lepas tu anak saya yang kecil. Lepas tu ayah saya. Lepas tu mak saya. Lepas tu anak saya yang besar. Tak, itu. Boleh. Jadi kalau saya ada banyak duit. Banyak duit. Mana sehari semalam untuk raya tu saya dah ada dalam RM200 contoh. Lepas tu lebihan daripada tu saya ada dalam RM3-4,000. Cukup sangat lah. Nak bayar sekadar untuk 10 orang. 7 darat 10 baru RM70. Kena bayar semua. Tapi kalau lebihan daripada keperluan sehari semalam. Raya dengan malam raya dengan pagi raya tu. Tak hanya contoh ada dalam RM21. Tak, maka saya dahulukan diri saya. Lepas tu isteri saya. Lepas tu anak saya yang kecil. 3 orang je lah saya bayar. 7, 14, 21. 3 orang. Kalau ada lagi, saya akan bayar untuk ayah saya, kemudian mak saya, kemudian anak saya yang besar. Tu ikut turutan tu. Ya, isteri Ronaldo kena bayar masa isteri dalam iddah lagi. Kalau habis iddah tak payahlah, dah terputus hubungan. Okey, kalau kita ada contohlah untuk sehari semalam, tak, malam raya dengan pagi raya. Malam raya dalam bab zakat fitrah ni ulama kita khilaf. Adakah esok 1 Syawal, esok pagi. Malam ni kita bagi malam raya tak? Okey. Ulama khilaf malam ni ataupun malam esok. Yang dikatakan sebagai malam raya. Ulama kita khilaf. Ada sebahagian kata malam ni dengan pagi esok, ada kata esok pagi dengan malam selepas tu. Jadi kalau seseorang tu dah ada semua keperluan untuk sehari semalam raya tu, contoh kita sebut RM200, makan minum, tempat tinggal, pakaian apa semua makan tak dalam sehari tu, ataupun RM100. Lebihan tu ada duit. Okey, lebihan tu contohlah saya ada RM4 lebihan. Bukan RM7. Maka saya kena keluarkan juga RM4. Mana satu gantang saya ada satu gantang ni 4 mut, 4 cupak. Saya ada 2 cupak je. 2 cupak tu kekal saya wajib keluarkan. Jadi kalau tak ada semua, kena keluar sebahagian. Boleh? Baca lagi. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumil 'idi. Mana ni? Mana matan di mana? Wa yahrumu ta'khiruha an yaumil 'idi. Fa in akharaha athim fa sarat qada'an. Jadi haram ditakhirkan zakat fitrah. Wa yahrumu ta'khiruha ay ta'khiru zakatil fitri an yaumil 'id. Haram kita takhirkan, lambatkan bayar zakat fitrah lepas daripada hari raya. Selepas daripada hari raya, haram hukumnya. Boleh? Fa in akharaha, kalau sengaja mentakhirkan juga hukumnya berdosa dan jadi qada. Okey. Melainkan kalau ada hajat, maka boleh kita lambatkan bayar zakat fitrah. Antara hajatnya ialah tidak ada harta dekat tangan. Dalam bank pun tak ada. Tapi duit tu ada kat Kelantan. Nak pergi Kelantan tak boleh. Sebab apa? PKP. Tak. Ataupun orang kawasan kita ni tak ada yang layak terima zakat. Cari keliling-keliling ni, hak dekat-dekat tak ada. Hak ada jauh. Kita nak pergi tak boleh lah. Sebab PKP. Kena zaman ni. Tak. Jadi kita lambatkan sikit bayar zakat fitrah. Mungkin hari ketiga baru boleh rentas daerah. Barulah kita keluar. Kita bayar untuk orang luar daerah kita. Ataupun agak jauh daripada kita lah. Tak. Musim-musim ni tak boleh nak bergerak. Boleh? Okey, wa yahrumu ta'khiruha an yaumin 'id fa in akharaha athim fa sarat qada'an. Okey, selesai. Wala fitrata 'ala mu'sirin wa huwa man lam yajid syai'an aw ma la yajidu illa ma yakfihi lailatal 'id wa yaumahu. Okey, tidak wajib zakat fitrah. Wala fitrata. Bagi atas tu sebab apa? Belajar nahwu dah. Sebab apa bagi atas tu? Wala fitrata. Jadi isim la lah tu.
Istimla. Ya. Dan tidak wajib zakat ke atas orang yang susah. Orang yang susah ni orang yang fakir. Wahwa, orang yang susah itu ialah mu'sir, itu ialah man la yajid syai'an. Tidak ada wang langsung, tidak ada harta langsung. Aw la yajid illa ma yakfihi lailatul 'id wa yawmahu. Ataupun dia ada harta, cuma harta itu cukup untuk dia buat makan minum, untuk dia cover pakaian, tempat tinggal bagi pihak dia dan anak-anak beranak dia pada malam raya dan juga pada siang raya. Cukup, tidak ada lebihan walaupun sikit. Tak, ketika itu dianggap sebagai muksir dan tak wajib zakat. Kebiasaannya orang ni wajib zakat lah, zakat fitrah ni. Walaupun dia tu layak terima zakat fitrah, boleh jadi dia tu sendiri wajib keluar zakat fitrah. Sebab zakat fitrah dia bukan macam zakat yang lain. Zakat yang lain contoh macam zakat simpanan, zakat harta tak? Kena ada 18,000 dalam bank. Cukup setahun keluar zakat 2.5. Sini tak. Sini kamu ada lebihan daripada keperluan malam raya, pagi raya. Sehari semalam. Kalau kita sebut sehari semalam perlu pada 100. Tak, kita ada 200, wajib lah. Maknanya dalam beg, dalam poket memang 200 tu, tak ada orang lain. Dalam bank tak ada, semua tak ada. Wajib keluar zakat. Lepas tu layak terima zakat sebab 200 dia orang miskin apa-apa ke dana lah. Kalau ada 200 saja kat tangan, dalam bank pun tak ada apa semua. Tak? Tu. Okey. Wala yajibu bai'u maskanihi wa khadimin yahtaju ilaihi. Dan tidak diwajibkan menjual maskan, tempat tinggal, wa khadimin, hamba, pekerja yang tolong bantu dia, yang dia perlu kepada khadim tu. Boleh. Jadi kita ada RM100 untuk keperluan sehari semalam. Duit lebihan tak ada, tapi kita ada rumah. Tapi kita ada hamba. Adakah wajib jual hamba untuk dapatkan duit untuk kita bayar zakat? Adakah wajib kita jual rumah ni untuk kita bayar zakat? Tak, maka tidak wajib. Tidak wajib. Boleh. Yang penting rumah tu kita perlu, khadam itu juga kita perlu. Berbeza kalau kita tidak memerlukan khadam tu lebih. Kita ada 5 orang hamba, 4 orang dah memadai. Seorang tu kena jual untuk dapatkan duit untuk bayar zakat. Ataupun rumah. Ada 10 biji rumah dah. Tiba-tiba duit sen tak ada, nak bayar zakat. Kena jual lah. 1 bilik ke jual untuk dapatkan duit untuk bayar zakat. Tapi kalau perlu rumah tu, maka tak wajib bayar zakat. Okey. Terima kasih Ustaz Hidayat. Sekarang ni nisab harga RM19,000 RM19,000. Dia makin meningkat tu. Jadi siapa-siapa yang ada RM19,000 dalam bank tu, wajib keluar zakat lah. Cukup setahun. Okey, wahiya sa'un. Okey, zakat fitrah nak keluar banyak mana? Sa'. Sa' ni satu gantang. Satu gantang ni maknanya 4 cupak. 4 cupak, yang mana cupak tu cupak zaman Nabi. Contohlah, dia ada gambar cupak Nabi tu. Dia apa nak sebut cupak ni kita boleh bentuk benda tu. Tak? Jadi saya buat cupak saya sendiri. Timbang-timbang 300 gram. Orang lain buat cupak dia 400 gram. Saiz tu berbeza-beza tak? Jadi sebab tu dia sebut cupak tu mesti cupak yang Nabi guna dulu. Sama besar. Satu mud. Boleh tak? Mud tu mesti yang sama. Okey. Jadi bahasa moden kita sebut, dalam takhirat ni sebut apa? Lebih kurang 2.75 gram. 2.75 kilogram. 2.75 kilogram. Lebih kurang. Sebahagian kata 3 kilogram. Untuk satu sa', satu gantang. Satu gantang 4 cupak tu sama dengan 2.75 kilogram, sebahagian kata 3 kilogram. Dan ihtiyat tu satu perkara yang dituntut lah. Maknanya kita ambil yang sedikit. Kita ambil 2.7. Kita ambil
3 kilogram lah. Ihtiyat. Mana kita keluarkan banyak. Jadi kita nak keluarkan 2.75 ke 3 kilogram. Keluar yang banyak lah. Ihtiyat berjaga-jaga. Sebab kalau kita keluar 2.75, kebetulan tak di akhirat kelak, satu sok tu 3 kilo. Nanyalah sikit. Mana ada, tak comel lah, tak comel gitu. Pada sudut taklif tu dah terlepas lah. Sebab masing-masing berijtihad. Dan ijtihad ni tidak melahirkan kecuali zan. Ya? Bukan ijtihad ni melahirkan yakin dan juga zan. Tapi kebiasaannya keluar zan lah. Boleh? Selesai kat situ. Jadi dibaca wahya sa'un satu gantang, wasa'u arba'atu amdadin, dan satu sa' ialah 4 cupak, bi muddin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan mud baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal muddu, dan satu mud itu ritlun wa thuluth, satu ritl dan 1/3 ritl, wala yujzihi illa al-kail. Tidak memadai kalau kita keluar dalam bentuk kail. Kail ni apa? Kail ni sukatan. Kail ni ialah sukatan. Jadi kalau kita keluar dengan kilo, memadai tak? Kalau ikut kat sini, tak memadai lah. Mesti keluar dengan bentuk kail. Kail ni maknanya, contohlah ni, satu mud. Jadi 4 kali ni. Kita keluarkan dalam bentuk kilo. Tak? Tidak memadai. Tidak memadai. Boleh tak? Sebab kail ni berbeza dengan kilo. Kilo ni, contoh sekilo, dia tak berubah. Sekilo tu. Tapi kalau wazan, kalau timbangan ni, kalau kail sukatan, kalau kita letak air 4 kali cawan, berat dia lain. Kalau gandum, berat dia lain. Kalau zakat beras, berat dia lain. Tak? Tu. Jadi boleh jadi jugalah di Malaysia ni kita letak satu kilo, satu nilai sudut kilo tu berdasarkan 4 ni. Ya? Boleh tak? Jadi rasa tidak ada isu lah. Wala yujzihi illa al-kail. Sebab boleh jadi disebut tidak memadai kecuali kail, bimbang. Berat tu mungkin lebih berat tapi tak cukup kail. Kita nak 4 mud. Dia bagi 3 kilo. Keluar 3 kilo tu baru 3 mud. 1 mud lagi tak cukup. Faham tak? Jadi mungkin takut berlaku begitu, maka disebut la yujzihi illa al-kail. Nak betul-betul 4 ni. Berat tu ikutlah berapa pun. Yang penting 4 cawan ni ataupun 4 mud. Jadi Malaysia ni boleh jadilah mereka dah kaji. Memang betul 4 mud tu bersamaan dengan kilo ni. Jadi Allah Alam tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah, kita yakin dengan kita punya institusi agama kita. Boleh? Sebab dalam kitab takhirat pun sebut dalam bentuk kilo. 2.75 kilo. Sebab itu bahasa yang kita pakai hari ni. Lepas tu kita tak ada dah guna mud ni. Zaman hari ni tak daya nak timbang guna mud. Okey. Lepas tu kalau perasan dalam mazhab Syafi'i tak ada, dia tak sebut qimah, nilai. Jadi yang wajib kita keluarkan ialah Allah, lama weh kat sini. Mesti dalam bentuk beras, gandum dan sebagainya, tak boleh guna duit. Kita guna duit tu guna mazhab. Kita guna duit tu kita guna mazhab lain lah. Takrib mazhab lain. Selesai kat situ. Baca lagi. Wala yujzihi illa min ghalibi qutil balad. Tidak wajib, tidak memadai juga zakat fitrah kecuali dengan ghalib qutil balad. Ghalib qutil balad. Ghalib ni kebiasaan qut, makanan asasi tempat kita. Contoh di Malaysia ni makanan asasi kita apa? Nasi lah. Jadi kita kena keluarkan beras. Kena keluarkan beras satu gantang sebanyak 3 kilo. Jadi hari ni kita convert 3 kilo kepada RM, keluarlah RM7 seorang. Boleh? Jadi ghalib kebiasaan tu
Jadi ghalib kebiasaan tu kita ambil iktibar setahun. Dalam setahun tu contoh 7 bulan nasi. Maka kita kena keluar beras. Sebab tu yang ghalib kebiasaan kita makan. Okey, selesai kat situ. Babus siyam, bab puasa. Boleh? Ada soalan tak? Baca laju sikit. Kita mula pukul 9 tadi, 9.42 lah. Puan nak habis kitab lagu ni. Okey, babus siyam. Kita baca teruslah. Ya sebutu dukulu ramadana bistikmali sya'bana 30 yauman. Ya sebutu makna tersabitnya Ramadan. Tersabitnya masuknya Ramadan dengan beberapa cara. Antara cara yang disebut dalam ni apa? Yang pertama ialah dengan sempurnanya 30 Sya'ban. Bulan Islam ni sama ada 29 ataupun 30. Jadi kalau telah tersabit awal bulan Sya'ban, maka daripada awal tu kita kira sampai 30 hari. Bila dah habis 30 hari, tak. Maka esok tu confirm satu Ramadan. Confirm satu Ramadan. Ini bila kita ambil iktibar masuknya Ramadan dengan sempurnanya 30 hari Sya'ban. Bila mana tak nampak anak bulan. Bila mana tak nampak anak bulan. Au bi ru'yatil hilal, ataupun dengan melihat anak bulan. Wa yakfi syahadatu adlin, dan memadai penyaksian seorang yang adil. Ada syahadah, bukan ada riwayah. Dia ada beza dua tu. Jadi adil kat sini maknanya ada syahadah. Contohlah saya ni ada syahadah, cukup syarat saya nampak anak bulan. Saya nampak anak bulan pada malam 20, pada malam 30. Pada malam 30. Esok tu sama ada 1 Ramadan ataupun 30 Sya'ban. Jadi malam tu saya nampak, ataupun boleh jadi nampak lagi sejak daripada petang. Kena tanya ahli falak. Jadi saya pun pergi jumpa qadi, saya buat penyaksian depan qadi. Wahai qadi, sesungguhnya aku telah nampak anak bulan. Qadi pun cek diri saya ni adil ke tak adil. Tengok-tengok ada syahadah. Maka qadi menerima penyaksian saya, kemudian qadi pun mengumumkan untuk seluruh rakyat Malaysia puasa esok hari. Boleh? Tu jadinya kita hanya Sya'ban 29 lah. Sebab malam tu nampak bulan, saya nampak anak bulan. Esok tu kita kena puasa. Dan menurut pandangan yang rajih, yang lebih tepat, kalau ada orang buat penyaksian, contoh saya tadi, yang merupakan ada syahadah. Nah waktu tu atbaqas sahab. Sahab ni maknanya kita punya awan tertutup. Sekira-kira tidak boleh kelihatan anak bulan, tak boleh dilihat anak bulan. Tak, ikut pandangan yang rajih, kalau ada orang yang mendakwa dia nampak anak bulan dan dia tu adil, diterima juga dan esok kekal kita puasa. Ini sudut hukum ni. Kita tak masuk pada alam realiti wakil di Malaysia, itu kena bincang lain. Dia pakai sudut adat ke sudut apa tu, kena bincang lain. Dah dibincangkan lah dalam oleh ulama-ulama kita. Okey. Biasanya nak ru'yah ni susah lah. Biasa orang panggil apa tu, ada perbahasan saya tak ingat. Masa dalam perbahasan dalam ni pun ada. Tahaful Anan ni pun dibahas. Itu boleh tengok balik lah. Okey. Jadi memadai bila mana seorang yang ada nampak anak bulan, dia mengkhabarkan kepada seorang qadi itu terima dan qadi akan umumkan esoknya Ramadan. Okey. Kita ambil iktibar esoknya Ramadan. Betul tak? Maknanya esok 1 Ramadan. Betul? Esoknya 1 Ramadan. Okey, sudut Ramadan betul kita ambil iktibar. Maknanya malam tu kita tarawih, esoknya kita puasa dan sebagainya. Tapi pada sudut talak tak? Sudut talak ataupun ta'liq talak ataupun ta'liq memerdekakan hamba, tak, ataupun waktu nak bayar hutang, ketika itu tidak diambil iktibar. Dengan makna, contoh Zaid ta'liq isteri dia, kalau masuk 1 Ramadan kamu jatuh talak. Boleh? Kalau masuk 1 Ramadan kamu jatuh
talak. Okey. Esok tu 1 Ramadan lah. Sebab ada seorang yang nampak anak bulan. Sedangkan hari tu tertutup awan. Sekira-kira tak boleh dilihat anak bulan. Maka ikhtiyat kita sebut, esok kekal 1 Ramadan, esok kita puasa, malam ni kita start tarawih. Tapi pas sudut talak, tak. Isteri Zaid belum jatuh talak. Tak. Begitu juga kalau ta'liq untuk merdekakan hamba. Kalau esok 1 Ramadan, kamu merdeka. Kalau masuk 1 Ramadan, kamu merdeka, kamu terbebas. Semata-mata dengan cara tadi, belum terbebas lah. Masih cukup 30 hari. Lepas tu, barulah confirm masuk Ramadan. Tak, barulah merdeka. Boleh? Jadi pada sudut. Jadi mengikut pandangan yang rajih tadi tu, ada orang nampak anak bulan dan atbaqas sahab. Tak, sekira-kira tak boleh dilihat langsung anak bulan. Itu kita ambil iktibar pada sudut Ramadan dan juga adik-beradik Ramadan seperti bangun sahur, seperti tarawih dan sebagainya. Adapun pada sudut talak, ta'liq talak, tak ta'liq untuk merdekakan hamba, waktu bayar hutang, kita sepakat nak bayar 1 Ramadan, itu tidak diambil kira. Dah selesai. Mana kekal mesti masuk habis 30 Syaban, masuk 1 Ramadan yang berdasarkan bilangan hari itu barulah wajib zakat. Wajib berlaku perkara-perkara yang kita sebut tadi lah, terjatuh talak, termerdekanya seorang hamba dan sebagainya. Faslun, baca laju sikit. Wa syurutu sihhatis shaum, dan syarat sah puasa. Syarat kat sini maksud dia ialah termasuk perkara yang rukun. Jadi syarat kat sini maknanya perkara yang nak tak nak mesti ada. Sama ada rukun ataupun syarat. Wa syurutu sihhatis shaum an-niyah. An-niyah tu rukun. Sebab tu kita sebut tadi wa syurutu, syurut kat situ, syarat kat situ maknanya perkara yang ma la budda minhu, perkara nak tak nak mesti ada. Jadi perkara nak tak nak mesti ada ni sama ada syarat ataupun rukun. Yang pertama an-niyah, itu rukun. Niat, mesti kena niat lah. Bila nak niat tu? Fa in kana fardhan ushturitat tabyitu qabla al-fajri wa ta'yinu ka shaumi ramadana aw nadhrin. Okey. Kalau puasa tu puasa fardu, sama ada Ramadan ataupun qada Ramadan ataupun nazar ataupun kafarah ataupun puasa untuk sembahyang istisqa keesokan hari. Maknanya kita ni tak ada hujan, lama tak turun hujan, kemarau, pemimpin suruh kita puasa, agung suruh kita puasa, kita mampu, kita wajib puasa. Tak, kena niat malam tu, kena niat malam. Kena niat lah, kena niat. Dan kena tabyid, kena niat. Niat pada waktu malam. Boleh? Jadi, fa'in kana fardhan ushturitat tabyid. Kalau puasa tu fardu, maka diwajibkan tabyid, iaitu niat pada waktu malam. Qabla al-fajri, sebelum subuh. Kalau kita niat selepas subuh, puasa kita tidak sah di sisi mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kita boleh keluar dengan cara kita taklid mazhab Hanafi yang membenarkan untuk kita niat pada waktu siang. Dan tak perlu kita qada lah puasa tu. Tapi ihtiyatan, nak berjaga-jaga, sunat juga kita qada. Boleh? Ataupun kalau kita niat dah sebulan pada malam awal mula Ramadan, tak, puasa yang kita lupa nak niat malam tu di cover dengan mazhab pandangan Imam Malik. Niat sebulan, boleh niat sebulan. Dah perlu qada, tak perlu qada lah. Sebab tu kalau kita sebut kena qada, tak ada faedah lah kita taklid mazhab lain tu. Taklid mazhab lain, lepas tu kena qada, betul apa faedah? Di sisi mazhab Syafi'i kena qada, mazhab lain pun kena qada. Dia tak ada faedah. Tak, jadi sah dan tak perlu qada. Cuma sunat qada bagi meraihkan khilaf. Khilaf mazhab Syafi'i. Dan itu yang lebih syamil lah. Okey, terus wa ta'yinu. Jadi niat tu kita kena niat pada waktu malam, yang kedua kena ta'yinkan. Itu kalau puasa wajib. Jadi saumi Ramadan, kena hadirkan dalam hati sahaja ke puasa Ramadan. Tak boleh sahaja ke puasa begitu sahaja, tak boleh. Ataupun sahaja ke puasa nazar. Itu. Lepas tu ada kataan qada lillahi ta'ala ataupun fardu Ramadan, kataan fardu tu tak. Kita tidak perlu hadirkan dalam hati mengikut pandangan yang lebih rajah. Terus, wa syaratu sihhatis shaum aidan al-imsaku anil jima'. Syarat untuk sah juga puasa adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan,
Perkara-perkara yang membatalkan puasa antaranya ialah al-jima', memasukkan kemaluan dalam kemaluan. Amdan, maknanya kena menahan diri daripada bersetubuh secara sengaja. Secara sengaja. Kalau terlupa, maka tak batal puasa. Tak sedar hari itu 1 Ramadan bersama isteri, tak batal puasa walaupun keluar air mani. Okey. Jadi kalau sengaja, batal lah puasanya. Sekalipun pakai penutup, pakai kondom, tak, ataupun pakai pelapik walaupun tebal, ataupun buat dengan binatang, na'udzubillah, ataupun ikut dubur, na'udzubillah, tak, semua tu batal kalau sengaja. Satu kau kata tak perlu ta'yin. Apa tu? Tak, ini pandangan muktamad. Kalau puasa tu fardu, kena tabyid dan juga kena ta'yin. Kena tabyid dan juga kena ta'yin. Wajib ta'yin. Yang berlaku khilaf tu kalau puasa tu puasa sunat. Tak, itu ada khilaf lah. Ada perbahasan dia. Kita baca dulu. Kita nak cepat sikit. Okey, kemudian wa anil al-istiqa'ah, kena juga pelihara diri daripada istiqa'ah. Iaitu sengaja muntah. Sengaja muntah. Sekalipun kita muntah tu, perkara yang keluar tu tidak berubah warna, bau dan rasa, tak berubah. Contohlah kita minum air ni, tak. Waktu kita main kita punya lelangit tu, termuntah. Ataupun sengaja muntah lah tu, kalau sengaja main tu. Muntah tu keluar air sebiji macam air ni, batal. Walaupun tidak termasuk balik ke dalam perut sesuatu, batal puasa. Perbuatan buat sengaja muntah dan keluar betul muntah tu, itu sendiri membatalkan puasa dah. Ustaz, dia sengaja buat muntah tapi tak muntah-muntah, tak keluar-keluar, tak batal lah. Wa an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan, dan juga mesti, iaitu ataf pada sebelum tu, al-imsak wa syartu sihhatis shaum aidan al-imsaku anil jima' amdan, al-imsaku anil istiqa'ah, al-imsaku an wusuli ainin, juga kena menahan diri daripada sampainya sesuatu zat, walaupun sebesar bijan tu, ataupun habbatus sauda, ila ma yusamma jawfan, ke dalam sesuatu yang dinamakan sebagai jauf. Jauf, rongga. Seperti kabautini udhunin, batin bagi telinga. Jadi kalau sekadar korek lagu ni tak batal. Yang batal kalau kita pakai ketembat tu. Tu sampai ke batin, batal puasa kita. Wa ihlil. Ihlil ni apa? Ihlil ni lubang kemaluan depan dan juga lubang bagi dada perempuan. Jadi kalau kita masukkan sesuatu sampai ke batin, ihlil tersebut batal puasa. Okey, masuk ke dalam batin itu, syarat nak batal selain dia itu satu zat ain, tak, mesti min manfadhin maftuh, masuk daripada rongga yang terbuka. Yang rongga yang terbuka tu sangat jelas. Seperti telinga rongga terbuka, mulut rongga terbuka. Tak, itu. Mata bukan rongga di sisi mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita letak aimor ke apa, tak, kita rasa kat sini tak batal kita punya puasa sebab dia bukan rongga terbuka. Boleh? Telinga rongga terbuka. Walaupun kalau ikut perubatan semasa dianggap bukan rongga terbuka. Mata tadi mazhab bukan rongga terbuka. Bila dikaji ikut medik semasa mengatakan ianya rongga terbuka. Jadi atas kita lah. Yang paling baik ialah ahli ihtiyat, berjaga-jagalah. Kita ambil pandangan yang lebih kuat, pandangan yang membatalkan. Itu atas diri masing-masing lah, nak ambil yang mana tak ada masalah. Tapi kalau ikut mazhab, begitulah. Mata bukan rongga yang terbuka, telinga jangan sebagai rongga yang terbuka. Fala yadurru wusulu duhnin bitasharrubil masam wala ta'mul kuhal bihalqih. Jadi tidak ada masalah kalau masuknya minyak, kita letak minyak, sikit lagi minyak tu hilang sebab dia serap masuk ke dalam dengan liang aroma yang kecil. Dengan liang aroma yang
saiznya kecil. Bukaan liang roma yang kecil. Jadi tidak ada masalah. Sebab apa? Masam itu, iaitu liang roma itu tidak dianggap sebagai manfadh maftuh, rongga yang terbuka jelas. Maka tak batal lah. Wala tu'mu al-kuhli bihalqih. Juga tidak ada masalah kalau sampai wusulu duhnin atau wusulu tu'mi al-kuhli bihalqih. Maksudnya rasa celak di halkumnya. Dia celak, lepas tu masuk, rasa dia punya celak tu di tengkuk. Batal tak? Ikut mazhab tidak batal. Sebab apa? Sebab satu, ianya aja asar. Lepas tu sebab yang kedua, kita punya mata ni bukan rongga. Bukan rongga yang terbuka di sisi mazhab Al-Imamu Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh? Jadi di sisi mazhab Syafi'i semua sekali al-manafidh dianggap sebagai maftuhah kecuali ain. Mata sahaja bukan dianggap sebagai manfadh maftuh. Telinga di sisi mazhab kita manfadh maftuh. Kecuali ikhtiar Imam Ghazali. Imam Ghazali kata bukan. Jadi kalau ikut pandangan Imam Ghazali, masuk ubat ikut telinga tak batal. Begitu juga kalau ikut medik semasa. Dan itu yang ditarjihkan oleh Al-Imam Abdullah bin Haddad. Apa nama tu? Dalam kitab ni ada sebut. Ithaful Anam ni. Siapa nama? Al-Imam Abdullah Al-Mahfuz. Abdullah Mahfuz Ibn Haddad, apa nama tu? Syekh tu guru kepada musannif kitab ni lah. Okey, baca lagi. Jadi syarat, kita ulang. Syarat untuk batalnya puasa kalau masuk sesuatu ke dalam rongga ialah 3. Pertama, mesti yang masuk tu ain. Kalau yang masuk itu sekadar rasa, kita gosok gigi, lepas kita berkoma apa semua tu, kita rasa manis, rasa pedas, itu tak batal sebab rasa ain dah, zat dah hilang. Boleh? Jadi mesti ain tu zat lah, zat. Yang kedua, walaupun zat tu sikit kecil, yang kedua mesti masuk melalui manfadh yang maftuh, rongga yang terbuka. Maka terkeluar daripadanya kalau kita minyakkan kita punya tangan, tak, kita punya kaki, dan masuk minyak tu melalui liang roma, tak batal sebab masuk melalui manfadh yang ghairu maftuh. Dan juga mesti masuk ke dalam jauf. Jauf ni ruang yang kosong. Kalau nak terjemah bahasa Melayu lah, ruang yang kosong. Jadi kalau masuk ke tempat yang tidak rosong, tidak kosong, maka tak batal. Contoh ni. Ni kan penuh dengan daging. Kita kerat ni. Tak batal. Kita cocok, injek, tak batal. Sebab tu akan jadi khilaf kalau kita ambil vaksin, batal tak? Tak batal lah. Sebab apa? Dia tak masuk ikut, dia tidak masuk ke dalam jauh, tapi dia masuk ke dalam satu tempat yang penuh dengan daging-daging dan sebagainya. Dan kemudian jadi khilaf kalau kita masukkan ikut, cocok ikut apa, warid. Itu boleh tengok dalam kitab lah perbahasan tu. Kita tak nak buka luas sangat, nanti tak habis kitab kita ni. Boleh? Okey, wala yuftiru. Baca lagi apa dia? Wala yuftiru idza fa'ala dhalika nasiyan aw jahilan. Tidak batal puasa kalau dia buat perkara di atas tu. Apa dia? Jima, sengaja muntah, masukkan sesuatu ke dalam rongga, makan, minum. Dia buat secara terlupa, tak sedar Ramadan. Tak sedar Ramadan boleh bersama dengan isteri. Tak batal. Tapi tengoklah, siapa yang tak sedar? Suami tak sedar, isteri sedar. Isteri batal lah. Kalau buat-buat tak sedar, confirm batal lah. Makan dalam keadaan tak sedar, sepinggan, 2 pinggan, tak batal. Boleh? Au jahilan, ataupun buat dalam keadaan jahil. Cuma jahil yang diuzurkan oleh syarak. Jahil yang diuzurkan oleh syarak ni ada 3 secara ringkas. Pertama, kita duduk jauh daripada ulama. Kedua, kita ni baru peluk Islam. Dan dalam masa yang sama, kita ni bukan duduk di kalangan orang Islam lah. Semula. Uzur yang dimaaf dalam syarak ada 3. Pertama, kejahilan. Yang kedua,
Allah SWT Muhammad. Kejahilan yang dimaaf dalam syarak semula. Kejahilan yang dimaaf dalam syarak ada 3. Pertama, sebab baru peluk Islam. Yang kedua, jauh daripada ulama. Yang ketiga, masalah tu masalah yang daqiqah. Masalah yang rumit. Talabatul ilmi pun tak tahu. Ni lebih-lebih lagi orang awam. Uzur begini dimaaf. Jadi kalau jima' siang bulan Ramadan tu, tak, dia buat, lepas tu dia bagi alasan saya tak tahu hukum. Kamu duduk mana? Afrika? Kau duduk mana? Dalam hutan? Tak, saya duduk dekat belakang rumah ustaz tu. Ustaz Zainul. Depan saya tu imam. Tak, sebelah tu dalam 500 meter ada masjid. Tak, sekilo ada mak tafiz. Yang tu tak diuzurkan lah. Kita sebut batal puasa. Sebab kamu yang muqassir. Kamu yang cuai tak belajar agama kamu. Tu. Dan jima' ni satu perkara yang sangat makruf lah, membatalkan puasa. Bukan masalah yang dalam, mendalam, yang daqiqah, tak. Boleh? Okey. Dan macam ustaz siapa nama tu, Ustaz Tengganu tu, dia sebut hari ni keuzuran pada sudut jauh daripada ulama itu mungkin tak ada dah lah. Sebab hari ni kita boleh belajar guna internet je. Jadi walaupun kita duduk jauh daripada ulama, kita buka internet, kita boleh belajar hukum hakam syarak. Tak, jadi yang tu susah sangat nak jumpa orang yang uzur disebabkan jauh daripada ulama. Yang kedua, baru peluk Islam. Baru peluk Islam ni boleh jadilah. Tak. Yelah, walaupun dia duduk dengan orang Islam, tapi dia tak Islam, pedah apa dia pergi belajar agama Islam. Jadi dia tak belajar. Dia baru peluk Islam sebab belajar ada 3 benda. Lepas tu ada perkara lagi yang dia tak belajar. Yang tak belajar tu dia buat. Tak. Contohnya istiqa'ah. Tak batal puasa dia. Sebab jahil. Ya. Sebab dia baru peluk Islam. Okay, selesai. Jadi itu. Au mukrahan ataupun dipaksa. Dipaksa untuk muntah, dipaksa untuk makan. Tak. Kalau tak makan juga ditembak. Dan tidak ada ikhtiar lain dah nak lari daripada orang tersebut, ketika itu makan minum tak batal puasa. Hatta bersetubuh pun tak batal puasa. Okey. Lepas tu apa tu? Wa yuftiru bi khurujil mani bi lamsin aw qublatin aw mudaja'atin la bi fikrin wa nadharin. Dan batal puasa kalau keluar air mani. Kalau keluar air mani. Boleh. Batal puasa kalau keluar air mani. Bila mesin. Bila keluar air mani tu dengan menyentuh. Mana kulit ke kulit. Suami sentuh isteri, kulit ke kulit. Tanpa lapik. Tak. Tu. Ketika itu batal puasa kalau keluar air mani. Ataupun qublatin, cium isteri tanpa berlapik. Kemudian keluar air mani, batal puasa. Atau mudaja'ah. Mudaja'ah ni apa tu? Ittija', berpelukan begitu kan. Tanpa berlapik keluar air mani maka batal puasa. Boleh? Itu masalah keluar air mani. Boleh tak? Jadi kita ulang. Batal puasa kalau keluar air mani dengan cara lams. Sentuh kulit ke kulit. Kemudian keluar air mani batal. Ataupun cium. Tanpa berlapik batal juga. Mutaja'ah tanpa berlapik batal juga. Kalau berlapik Ustaz? Berlapik. Berlapik tak batal Berlapik tak batal. Kalau berlapik tidak batal. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat bukan sengaja nak keluarkan air mani. Kalau sengaja nak keluarkan air mani, talabu khurujil mani. Kita menuntut diri kita untuk keluarkan air mani, itu kita panggil al-istimna'. Al-istimna'. Dalam bahasa moden panggil onani. Tak, ketika itu haram dan juga batal puasa. Dengan apa cara sekalipun.
Dengan apa cara sekalipun. Dengan isteri ke, dengan bukan isteri ke, dengan alat-alat ke, batal berlaku puasa. Kalau keluar air mani sungguh lah. Atau berfikir. Dia fikir. Tak, tapi niat dia memang nak keluarkan air mani. Lepas tu keluar sungguh batal. Sebab istimna. Dia tengok. Dia tengok tu dengan niat untuk keluarkan air mani. Itu panggil istimna. Kalau keluar sungguh air mani, batal. Boleh? Tu kita panggil al-istimna. Al-istimna ni talabu khurujil mani. Menuntut untuk keluarkan air mani. Dengan cara apa sekalipun. Walaupun dengan cara fikir, dengan cara lihat. Kalau keluar sungguh air mani, batal. Boleh? Okay, Syekh sebut lepas tu apa dia? La bifikrin wa nadharin. Bukan dengan cara fikir dan tengok. Itu maksud dia apa? Dia fikir dan dia tidak ada niat nak keluarkan air mani. Dia tengok dan dia tidak ada niat keluar air mani. Tiba-tiba terkeluar air mani. Yang tu tak batal. Tapi kalau dia tengok, tujuan dia nak keluar air mani supaya dapat kepuasan. Dia fikir dengan niat nak keluarkan air mani supaya dapat kepuasan. Tak. Jadi itu kita panggil istimna. Kalau keluar air mani sungguh, maka batal. Boleh? Jadi kena faham. Melihat tak batal air mani, berfikir benda tak elok tak keluar air mani, semula. Melihat tak batalkan puasa, berfikir benda yang tidak elok sehingga keluar air mani tak batalkan puasa kalau tidak ada niat untuk keluarkan air mani. Kalau dia tengok, dia lihat dengan niat dalam hati nak keluarkan air mani, nak dapatkan kepuasan, batal kalau keluar air mani. Sebab namanya istimna. Istimna ni batal mutlaqan puasa. Boleh? Selesai. Jadi boleh Ustaz Amirul. Tadi kita sebut kalau berlapik tak batal selagi mana tidak ada istimna tu. Isteri dia pakai baju, dia pakai baju. Dia bersama isteri dia, dalam hati dia nak keluarkan air mani. Tak. Lepas tu mubasyarah, keluar air mani sungguh, batal puasa. Sebab istimna. Boleh? Tu. Jadi kalau kita nak buat perincian, kita sebut keluar air mani ni ada dua bahagian. Pertama istimna. Apa cara sekalipun batal. Dengan syarat keluar sungguh air mani tu. Kalau tak keluar, tak batal. Yang kedua, bukan cara istimna. Tak. Ketika itu ada perincian. Yang kita sebut tadi, cium, peluk, pegang, tanpa berlapik, batal. Kalau keluar air mani lah. Kalau berlapik, tak batal. Kalau tak keluar air mani, tapi jangan ada istimna. Tak. Kalau tengok, lihat, tak batal kalau tak ada istimna. Kalau ada istimna, batal. Selesai. Okey. Wa syaratu sihhati shaum aidan al-Islam, ni mudahlah. Antara syarat sah puasa yang lain ialah Islam. Jadi orang kafir tidak sah puasa. Kalau dia Islam, lepas tu dia kafir pada tengah hari, puasa batal. Walaupun kafir, walaupun dalam masa yang sekejap, sesaat, 2 saat, kembali. La hawla wala al-istimna' min al-as'ilah al-masyhurah fi as-sijn. Ustaz Hidayat kita ni ustaz di penjara. Dia jadi guru, murabbi di penjara. Penjara penuh. Jadi masalah-masalah berkaitan dengan penjara boleh tanya Ustaz Hidayat. Saya pun ada pergilah 2-3 kali memantau bantu Ustaz Hidayat mana yang boleh. Sebab kat sana pun ada tahfiz tahfiz Baitul Hikmah di penjara. Ada yang dah hafal sampai 10 juzuk pun dah ada tak Ustaz Hidayat. 5 juzuk. Jadi Ustaz Hidayat sebut soalan istimna' ni, beronani ni sehingga keluar air mani. Tak, sebab ada yang dah kahwin, lepas tu terpisah dengan isteri apa semua. Jadi apakah hukumnya? Jadi dalam mazhab Syafi'i haram. Sampai Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari karang satu kitab Al-Istiqsa' fi adillati tahrimi al-istimna'. Al-Istiqsa' ni mana kajian mantap lah. Tak boleh nak keluar lah. Memang hukumnya haram. Padahal yang kata halal tu dibantai oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Sebagai banyak benda lah, kena tengok balik kitab tu. Nipis je risalah dia. Okey. Jadi anak muda yang boleh kahwin lah. Kahwin. Kahwin tak ada masalah. Tapi kalau boleh sabarlah. Belajar dulu. Saya kahwin tahun 2. Habis tahun 2, tahun 3 kahwin. Awal tahun 3. Berani. Okey, baca. Masyayikh pun ada kahwin awal. Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Ali Jumaah semua kahwin awal. Tapi kahwin awal jadi syekh lah. Kita kahwin awal takut tak jadi syekh.
Asal pergi kelas kena ikat dengan bini duduk rumah. Tak ada sama. Ada peringkat, bukanlah ada sampai peringkat lagu tu. Tapi sering keluar, jarang berjumpa tu memang berlaku pada diri saya sendiri, pada kawan saya. Ada kawan saya sampai sekarang. Dia duduk sekarang dia kat KL. Dia sama ikut kelas Habib Ali. Sebelum ni lah, sebelum PKP. Sebelum COVID ni. Jadi tak ada sama kat rumah. Sebab dalam seminggu tu ada 4 kali kelas gitulah. Jadi pagi kerja. Balik rumah kejap, minum 2-3 teguk, jamuh 2-3 ketul roti ke biskut ke nasi ke. Keluar pula pergi kelas. Balik pukul 10. KL kan jam. Kadang-kadang sampai pukul 11 rumah. Tu. Jadi isteri yang sabar, alhamdulillah lah. Tapi sekarang ni online tak ada masalah lah. Masing-masing duduk rumah je. Terperat dalam rumah. Besar ke badan, besar ke perut. Mana tadi? Wa syartu wal aqlu kena berakal. Orang gila puasa tidak sah. Kalau ada sihat molek, tengah hari gila sekejap, terus batal puasa walaupun kembali sembuh. Wan naqa' anil haid wan nifas fi jami'in nahar, kena suci daripada haid dan nifas. Jadi kalau perempuan tu puasa dekat-dekat nak buka datang darah haid, batal. Tu syarak sebut lagu tu, kena sabarlah. Wa yahrumu shaumul aidain, haram. Ni nak cerita tentang puasa-puasa yang diharamkan. Haram puasa 2 hari raya. Sebab agama ni syariat Tuhan, bukan kita punya syariat. Jadi syarak sebut jangan puasa, tak boleh makan hari tu, jangan minum. Jangan puasa. Kalau kita puasa juga hari raya Idul Fitri, Idul Adha, puasa tak sah dan berdosa. Wa ayyamu tasyriq. Ayyamu tasyriq hari berapa? Berapa? Tak ingat 11, 12. Berapa? 13, 14, 15. Sudah. Berapa hari tasyrik? 13, 14, 15 Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Cuba kau main sikit. Berat dah ni. Setara ni tak ingat ni. Mana? 11, 12, 13. 11, 12, 13 Dzul Hijjah haram puasa. Kita panggil ayyamu tasyrik. Tasyrik ni zaman dulu daging tak ada peti nak simpan. Jadi daging tu diletak atas, lepas korban letak atas apa? Atas satu tempat untuk dikeringkan. Supaya boleh simpan lama. Itu dipanggil tasyrik. Proses mengeringkan daging. Jadi hari tu pada 11, 12, 13 lah, sebab 10 tu kita korban tak? Hari raya. Raya haji. Jadi hari 11, 12, 13 haram puasa. Terus baca lagi. Wa yahrumu shaumu nisfi al-akhir min Sya'ban. Juga haram puasa separuh masa kedua daripada Sya'ban. Maknanya hari ke-16 Sya'ban sampai ke-30 Sya'ban haram puasa. Illa li nadhrin. Kecuali kalau kita ada nazar. Tapi kena ingat nazar tu mesti nazar yang kita buat sebelum daripada masuk hari ke-16. Nazar tu pula, contoh kalau aku dapat result SPM 11A, aku nak puasa. Result dapat dalam separuh masa kedua bulan Sya'ban, contoh pada 20 Sya'ban. Boleh puasa 20 Sya'ban. Ataupun keesokannya ke, boleh. Tapi kalau kita nazar dalam bulan Sya'ban, dalam separuh masa kedua bulan Sya'ban, untuk puasa dalam tu. Ataupun kita nazar sebelum, pada 1 Sya'ban kita nazar untuk puasa daripada 16 sampai ke 30 Sya'ban, itu tak boleh, tidak sah. Illa li nadhrin aw qada'. Kalau puasa qada' tidak ada masalah untuk kita tunaikan dalam separuh masa kedua daripada bulan Sya'ban, 16 sampai ke 30 Sya'ban. Tak. Tapi dengan syarat. Dengan syarat kita tidak ada niat sengaja. Sengaja lah nak letak qada' dalam 16 sampai 30, tak boleh. Tak sengaja lah. Tak sengaja ni makna kita sibuk hari-hari lain, nak kerja, perlu tenaga, contoh doktor. Letih. Tak, isteri yang doktor letih. Jadi nak puasa pada waktu kerja ni susah. Jadi boleh jadi pada 16 sampai 30 tu dia dapat cuti ke lagu mana. Jadi dia nak puasa hari tu. Tak, itu tidak ada masalah kerana hajat. Bukan secara sengaja. Kisah nak letak hari tu juga. Hari lain boleh qada. Tak ada mudarat apa, tidak ada
uzur apa untuk qada hari lain, nak letak juga qada pada 16 sampai ke 30, tak boleh, haram. Okey, kemudian kafarah. Juga boleh kita letak, kita buat pada separuh masa kedua bulan Syaban ataupun puasa wirid. Wirid ni kita pernah puasa hari Isnin sebelum ni. Walaupun sekali, walaupun tahun lepas. Pernah puasa tahun lepas hari Isnin. Jadi hari Isnin dalam 16 sampai 30 tu kita nak puasa, tidak ada masalah. Ataupun hari Khamis. Yang penting ada wirid. Dan wirid sabit dalam bab ni walaupun sekali sebelum ini kita lah lakukan. Jadi kesimpulan dia, puasa separuh masa kedua daripada 16 sampai 30 Ramadan hukumnya haram kecuali kalau untuk nazar ataupun qada Ramadan ataupun kafarah ataupun wirid. Baca lagi. Wa syaratu wujubi Ramadan, dan syarat wajib Ramadan. Tadi syarat sah. Syarat wajib. Maknanya kalau tak ada syarat ni tak wajib puasa Ramadan. Tak wajib, tapi ada kala boleh puasa. Dan kalau cukup pula syarat sah puasa dia. Kita baca dulu. Yang pertama, al-Islam. Islam ni maknanya orang kafir tak wajib puasa. Kalau puasa juga, jelaslah tak sah. Kita dah bincang tadi. Yang kedua, wal aqlu, berakal. Orang yang gila tak wajib puasa, kalau puasa pun tidak sah. Wal bulu. Bulu ni baligh. Baligh ni tak wajib puasa. Kalau belum baligh tak wajib puasa. Tapi kalau puasa juga cukup syarat sah, maka sah puasa dia. Adik kita umur 8 tahun, 10 tahun puasa, sah lah puasanya kalau cukup syarat. Tapi wajib tak wajib kat atas dia. Tak. Okey. Wal qudratu 'ala shaum, wal qudrah 'ala shaum, dan mampu untuk puasa. Tu syarat wajib seterusnya, mampu untuk puasa. Mampu ni pula ada dua lah. Pertama, mampu pada sudut syarak. Maka perempuan yang haid dan nifas dianggap sebagai tidak mampu pada sudut syarak. Walaupun badan dia kuat untuk puasa, dia tak boleh puasa. Sebab dianggap sebagai tidak mampu syara'an. Ataupun tidak mampu pada sudut hisan. Sudut apa? Kemampuan badan. Tak. Contohnya terlalu tua, sakit yang tidak ada harapan sembuh, ataupun orang yang kerja berat dan padanya ada perincian. Dan orang-orang begitu, dia tak puasa, boleh, tidak ada masalah. Luaslah perbahasannya. Kita sebut secara ringkas dulu yang tu. Okey. Jadi mesti mampu berpuasa. Kalau tak mampu berpuasa, sekira-kira menyebabkan kesusahan yang melampau-lampau orang tua umur 90. Tak. Itu tak wajib puasa. Kalau dia mampu puasa, wajib puasa. Orang tua ni bukan sebab dia tua tu tak wajib, tak. Sebab dia tak mampu, tu yang tak wajib. Jadi kalau dia mampu, kena puasa lah macam biasa. Okey, selesai. Wa yu'maru bihi as-sabiyyu, wa yu'maru bihi ay bis-shaum. Wa yu'maru bis-shaumi as-sabiyyu was-sabiyyatu idza ataqa li 7 sinin. Wajib disuruh budak kecil sama ada lelaki ataupun perempuan kalau dia mampu, kalau kedua-duanya mampu untuk puasa. Dengan syarat dah sampai umur 7 tahun, maknanya dah sempurna 7 tahun, dalam masa yang sama dah mumayyiz. Kesimpulan dia, budak kecil sama ada lelaki ataupun perempuan, tak wajib bagi mak ayah suruh puasa. Mak ayah wajib suruh puasa. Tu. Bila tu? Dengan syarat budak kecil tu pertama mampu untuk puasa. Yang kedua, umurnya 7 tahun sempurna. Yang ketiga, dah tamyiz. 3 ni. Jadi ayah dan ibu wajib menyuruh anak untuk puasa kalau anak itu dah sampai rasanya iktibar bukan dengan umur, iktibar dengan tamyiz. Iktibar dengan tamyiz. Cuma disebut di sab'in sini sebab kebanyakan orang tamyiz umur 7 tahun. Tengok ni ada. Di sab'in sini juga. Kita ambil iktibar dengan tamyiz ke dengan umur? Kalau tak silap saya, kita ambil iktibar dengan tamyiz. Dah memayyiz budak tu walaupun belum umur 7 tahun wajib suruh. Ini tak tulis juga. Kitab-kitab yang jenis moden ni dia jenis ringkas lah. Kita tangguh dululah benda tu. Jadi kalau sekali faham kat sini, mesti umur 7 tahun
Lepas tu mesti tamyiz, mumayyiz. Sekejap. Cuba bantu sikit. Siapa yang tahu? Wajib suruh bila umur 7 tahun. Betul. Betul. Wajib suruh bila budak tu umur 7 tahun dan dengan syarat tamyiz. Maknanya kalau budak tu 7 tahun, dah sempurna 7 tahun tapi belum memayyiz, tak wajib suruh lagi. Boleh faham Jadi syarat wajib untuk mak ayah suruh anak puasa, pertama mesti budak tu dah 7 tahun, yang kedua dah memayyiz, yang ketiga mesti mampu. Gugur salah satu syarat, mak ayah tak wajib suruh. Nak suruh boleh. Nak suruh mana nak didik dia puasa separuh hari ke, cuba puasa. Tak, kalau tak mampu baru buka, tak ada masalah, tak ada isu. Cuma nak kata wajib mak ayah suruh tu bila cukup 3 syarat. Wa yudrabu ala tarki li 'ashrin. Jadi tadi mesti umur dia dah sempurna 7 tahun. Tak, sekarang ni nak sempurnakan umur 8 tahun. Ketika itu wajib suruh kalau dia mampu. Okey, kalau pukul li 'ashrin bila masuk umur 10 tahun. Walaupun on the way nak sempurnakan 10 tahun. 10 tahun 1 hari, 10 bila orang tu dia ada istilah baru masuk 10 tahun dan sempurna 10 tahun. Bila sempurna 10 tahun, esoknya kita kira 11 tahun dah. Tak. Habis tahun tu kita sebut sempurna 11 tahun. Boleh. Jadi kat sini pada 10 tahun ni, walaupun ketika nak sempurnakan umur 10 tahun, belum sempurna 10 tahun lagi, on the way nak sempurnakan 10 tahun. Tak. Ketika itu dah wajib bagi mak ayah pukul. Kalau dia tinggal puasa, fardu lah. Pukul tu pukul mendidik. Kalau perempuan cubit sikit je. Bukan pukul sungguh. Tak, pukul mendidik. Kalau tak makan juga dengan sikit, bagi kuat sikit. Yang penting jangan patah riuk lah kawan tu. Dalam hadis memang sebut 7 tahun lah. Tapi 7 tahun ma'at tamyiz. Jangan 7 tahun tapi tidak ada tamyiz. Okey. Okey, selesai. Wayu tak habis lagi. Nak habis dah bab puasa. Boleh sikit lagi kita nak habiskan bab puasa ni. Wa yajuzul fitru lil musafir safaran tawilan mubahan. Dan diharuskan berbuka bagi orang yang musafir dengan beberapa syarat. Pertama, safar tu mesti safar tawilan, yang panjang. Lebih daripada 2 marhalah. Lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah kita dah sebut. Nak kira 2 marhalah selepas keluar daripada kawasan. Bukan start daripada rumah. Kira dah. Tak. Lepas keluar daripada kawasan barulah kira. Kilo pertama, kilometer kedua, kilometer ketiga. Okey, lepas tu safar tu mesti mubah. Nak pergi ziarah mak. Nak pergi ziarah ayah. Lama tak balik kampung sebab PKP ni. Tak. Lepas tu syarat seterusnya mesti keluar daripada kawasan. Saya sebut kawasan, bukan saya sebut rumah. Mesti keluar daripada kawasan kita. Bahasa kita guna mukim. Mesti keluar daripada mukim kita sebelum daripada subuh. Jadi kita keluar daripada kawasan kita sebelum daripada subuh. Kita nak buka sarapan pukul 9 pagi nak sarapan boleh, tak ada masalah walaupun mampu puasa. Cuma ni ulama kita tafsirkan, perincikan, kalau mampu puasa molek puasalah. Kalau tak mampu puasa, tak. Molek berbuka. Tu. Saya ada dengar baru ni, siapa dia tak tahu. Salafi, siapa dia? Salafi lah. Nak kritik mazhab. Tapi dia takrir mazhab Syafi'i pun tak kena dah. Jadi nak kritik biar bagi faham dulu. Mazhab tu boleh kritik. Tidak dia kritik diri sendiri. Kritik kefahaman dia terhadap mazhab Syafi'i yang salah tu, dia kritik diri sendiri. Okey. Jadi syarat bagi musafir nak berbuka berapa? Mudah-mudah kita sebut. Pertama mesti safar tawil. Lepas tu mesti safar tu mubah, bukan safar maksiat. Yang ketiga mesti keluar daripada kawasan sebelum subuh. Ustaz dia keluar daripada kawasan selepas subuh. Boleh buka dah. Atas nama safar tak boleh. Atas nama musafir tak boleh. Tapi kalau di tengah jalan tu dia mendapati diri dia terlalu lapar, terlalu dahaga.
Sekira-kira kalau tak berbuka menyebabkan mudarat pada diri, mati ke, seruk ke lagu mana. Waktu tu boleh berbuka tapi atas sebab lapar yang terlampau-lampau. Bukan sekadar lapar ni semua orang lapar puasa. Ni melampau-lampau. Kita boleh bezalah. Kita ni kalau tak makan 2 hari keadaan kita lagu mana? Dengan sekadar tak makan sehari. Tak, jadi kita boleh beza antara lapar biasa dengan lampau yang memang tak larat. Kena pula demam. Habislah ceritanya. Tak, tengah bulan Ramadan. Itu kita kena tanya hati kita lah. Lagi. Walil maridi wa yajuzul fitru lil musafiri wa yajuzul fitru lil maridi. Orang sakit juga boleh berbuka. Idza khafa ad-darar, kalau dia takut mudarat ke atas diri dia, takut mati ataupun takut hilang manfaat anggota badan, tak, ataupun takut hilangnya anggota badan, tak, yang dipanggil sebagai mahzurat tayammum, ataupun takut menyebabkan mudarat melampau pada diri sendiri. Ini kita serah pada pakar lah doktor. Doktor kata kalau kamu puasa menyebabkan sekian-sekian mudarat besar, kita buka, tak ada masalah. Ataupun berdasarkan tajribah, pengalaman sebelum. Tak boleh buka puasa jika seluar selepas subuh, tak boleh. Atas nama safar tak boleh, atas nama musafir tak boleh. Tapi kalau atas nama tak mampu puasa, tak, bersangatan lapar dan dahaga, kalau tak buka menyebabkan mudarat pada diri, pada anggota badan, itu boleh. Tapi bukan atas nama safar, bukan atas nama musafir. Okey, terus. Walil hamili wal murdi'i idza khafata ala anfusihima. Dan bagi orang yang hamil, ada anak dalam perut, wal murdi', orang yang menyusukan anak, sekalipun anak yang disusu tu bukan anak dia, anak orang lain, sekalipun dia sengaja menyusukan, tabarruk, sedekah bagi dia, sedekah susu dia untuk anak orang lain, tak minta bayaran. Sekalipun begitu, idza khafata ala anfusihima, kalau mereka takut dengan berbuka ini menyebabkan mudarat pada diri mereka sendiri, tak. Itu satu. Terus mana? Wa 'alal waladi. Begitu juga kalau mereka takut ke atas anak-anak. Jadi perempuan tadi hamil dan juga murdi', bila mana takut berbuka puasa itu memberi mudarat kepada diri mereka. Contoh susu berkurang, kalau hamil kesihatan anak, kesihatan diri sendiri berkurang. Wa 'alal walad, dan juga takut bimbang kepada kesihatan anak-anak. Jadi bimbang ke atas kesihatan diri dan juga bimbang ke atas kesihatan anak-anak. Boleh berbuka, boleh. Hukumnya sekejap lagi kita sebut. Walimuqidhi hayawanin, dan juga bagi orang yang menyelamatkan hayawan. Hayawan ni benda hidup yang muhtaram. Selain daripada babi, anjing, orang yang tidak sembahyang, ada 6 perkara yang muhtaram tu, terkeluar perkara tersebut. Jadi bagi orang yang menyelamatkan hayawan yang muhtaram, yang hampir-hampir musyrifin, maknanya qaribin, yang hampir-hampir nak mati, anal halak, tak, maka dia juga boleh berbuka. Jadi wa yajuzul fitru lil musafir walil marid walil hamil wal murdi' walimunqidhi hayawanin musyrifin anal halak. 5 golongan ni boleh berbuka. Wa yaqduna kullahum, dan mereka semua kena apa? Kena qada. Jadi 5 golongan ni kalau berbuka kena qada puasa. Boleh? Jadi qada puasa tu berkongsi pada 5 golongan ni. Kena bayar fidyah tak? Itu menjadi persoalan. Kita baca, wa yajibu ma'al qada li kulli yawmin muddun ala man aftara li inqadhi hayawanin muhtaram. Dan wajib berserta dengan qada kena bayar 1 mud setiap hari lah. Tak, manakala buka sehari kena 1 mud, 2 hari 2 mud. Dan wajib berserta dengan qada setiap hari kena bayar 1 mud. Ke atas apa tu? Ala man aftara li inqadhi hayawan, ke atas orang yang berbuka untuk selamatkan orang lain. Contoh ada orang lemah, kita nak selamatkan dia. Tak, tengah lapar ni, kalau nak berenang kan kita pun lemah. Tadi kita pun minum air seteguk, roti apa tu, 1 bungkus, makan laju-laju lah. Tak, makan hidang pula. Dan mati dulu kawan tu. Makan laju-laju, kita pun
terus terjun nak selamatkan dia. Tak. Ketika itu kita kena qada satu dan juga kita kena bayar satu mud. Untuk orang miskin. Liinqadhi hayawanin musyrifin alal halak. Itu satu. Wa alal hamili wal murdi'i idza aftarata khaufan alal waladi wahdah. Begitu juga wajib qada dan juga wajib bayar fidyah ke atas orang yang hamil dan juga murdi', orang yang hamil dan juga orang yang menyusukan. Tak, bila mana mereka berbuka, mereka bimbang ke atas keselamatan, kesihatan anak sahaja. Boleh? Jadi orang yang hamil, orang yang murdi' berbuka. Kalau berbuka bimbang ke atas kesihatan anak sahaja, maka wajib qada dan fidyah. Kalau berbuka bimbang ke atas kesihatan dirinya sahaja atau dirinya dan anak-anak, ketika itu wajib qada sahaja, tak wajib bayar fidyah. Tu. Ya mungkin tadi tu samalah, perbahasannya sebenarnya begitu. Kita nak selamatkan orang yang lemas. Tak, kebiasaannya kita risau kat atas dia lah. Aku tak ada masalah, dia mati pun. Tak. Jadi dia selamatkan tu sebab bimbang akan keselamatan orang yang nak diselamatkan tu sahaja. Maka dia kena dia berbuka dan dia kena bayar fidyah jugalah. Okey, banyaklah bawah tu ada perincian tu, boleh bacalah. Kesimpulannya macam saya bagi. Terus wa ala man akhara al-qada'a ila ramadana akhara. Tu. Begitu juga wajib qada dan juga fidyah ke atas mereka yang melambatkan qada Ramadan sehingga masuk Ramadan akan datang. Contohlah Zaid. Tak, dia berbuka pada bulan Ramadan selama 2 hari. Tak, sebanyak 2 hari. Habis Ramadan dia kena qada lah. Dia tak qada sampai masuk Ramadan akan datang. Ketika itu dia kena buat apa? Bila habis Ramadan akan datang tu, dia kena qada juga 2 hari yang dia tinggal Ramadan sebelum tu, dan juga dia kena bayar fidyah. Sehari tu 2, sehari tu 1 cupak. Boleh? Jadi orang yang melambatkan qada Ramadan ni wajib bayar fidyah dan wajib kena qada dengan syarat apa? Dengan syarat dia berbuka Ramadan tu pertama tanpa uzur. Tak. Yang kedua, dia ada waktu untuk dia qada, tapi dia tak qada sengaja. Lambat habis. Setahun masuk Ramadan akan datang pula. Ketika itu habisnya Ramadan tahun kedua tu, dia kena qada Ramadan yang sebelum tu dia tinggal, lepas tu dia kena bayar sehari 1 cupak. Boleh? Okey, wa man aftara bighairi udhrin. Dan juga wajib yang terakhir saya sebut wa man aftara bighairi udhrin wajaba alaihi alqada' alal faur. Barang siapa yang berbuka tanpa uzur, maka wajib baginya qada' dengan segera. Walaupun berbuka pada hari syak. Hari syak ni hari ke-30. Hari ke-30. Maknanya esok 30. Esok pagi 30, malam ni kita panggil malam 30 lah. Malam tu ada bunyi desas-desus, ada orang nampak anak bulan. Jadi kita pun syak. Esok ni Ramadan ke tak? Sebab tengok cerita ada orang nampak anak bulan. Tak, bila nampak anak bulan ni esok Ramadan. Tapi kenapa TV tak buat pengumuman? Tak, adakah orang yang nampak anak bulan tu? Jadi banyak benda yang bermain di hati kita, di akal kita, yang menyebabkan kita syak. Maka esoknya kita panggil hari syak, 30 Syakban. Kita tak puasa, haram. Hari syak haram puasa. Hari syak haram puasa. Tiba-tiba hari syak tu confirm 1 Ramadan. Maka sebab kita tak niat apa semua, puasa kita tak dikira lah. Boleh? Okey. Nanti nak qada, puasa tak dikira sebab tak niat dan sebagainya, atau dah makan dah pagi tu, maka terbatal puasa. Kena qada tak? Kena qada. Sebab memang hari tu 1 Ramadan. Kena qada alal faur, secara segera. Sebab apa? Dianggap sebagai meninggalkan Ramadan bighairi uzrin, tanpa uzur. Sebab kita yang muqassir, mengkaji dengan baik, adakah esok 1 Ramadan ataupun masih 30 Syakban. Jadi kesimpulan, kalau seseorang tu berbuka tanpa keuzuran, maka hukumnya apa? Wajib qada segera.
Segera tu maksud dia apa? 2 Syawal dah wajib qada. Saya tinggal Ramadan secara sengaja. Malah puasa makan nasi. Habis 1 Syawal, esok kena puasa terus. 2 Syawal. Kalau tak puasa hari tu, qada. Tak qada hari tu, berdosa. Tak qada hari ke-3 Syawal, berdosa. Tak qada hari ke-4 Syawal, berdosa. Jadi selagi mana tak qada, selagi tu dia berdosa. Sebab apa? Dia tinggal dengan sengaja. Wajib qada segera. Segera macam mana segera? Hari yang boleh kita puasa bermula daripada 2 Syawal. 2 Syawal tu kena qada. Berbeza kalau kita tinggal dengan tidak sengaja sebab sakit, sebab safar dan sebagainya. Kita nak qada awal itu lebih baik. Kita nak qada akan datang pun tidak ada masalah. Bulan depan ke bulan satu lagi ke tidak ada masalah. Selagi mana tak masuk Ramadan akan datang. Laju saya ni pecut ni. Nak habis dah. Ada soalan nak tanya soalan dulu. Masa kita baca sikit bab i'tikaf tu berhentilah. Ada soalan tak? Fidyah. Ustaz, fidyah tadi boleh bayar dengan duit. Fidyah. Allah Alam. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i kena dengan barang, dengan barang. Nak bayar qimah dengan nilai tak boleh lah. Tapi hari ni kebiasaan orang bayar dengan qimah, dengan nilai. Itu kena tengok balik lah, takut ada pandangan dalam mazhab sendiri ataupun pandangan luar mazhab. Tapi seingat saya memang tak boleh bayar dengan duit. Kena bayar dengan barang. Mana kena keluarkan 1 mud beras. Kena bagi orang fakir miskin. Boleh tak? Ataupun nasi bungkus. Nasi bungkus. 1 bungkus tu padan lah. Tu bayar fidyah. Tapi yang lebih selamat, kita ikut mazhab, bayar 1 cupok. Mana beras betul lah. Tapi hari ni untuk memudahkan, dalam fatwa dibenarkan bayar guna RM. Jadi kena tanya pihak zakat lah. 1 cupok tu berapa RM mereka tetapkan dan bayar lah. Ada soalan tak? Dah sejam 40 minit ni. Boleh Itu secara asasnya begitu. InsyaAllah perincian nanti kita masuk kitab yang lain lah. Tapi tadi pun syarah luas dah tu. Agak luas dah. Okey Boleh. Nak bagi siapa? Nak bagi siapa fidyah? Tu bagi orang miskin lah. Fidyah ni tak boleh bagi kepada golongan-golongan yang asnaf yang lain selain daripada fakir miskin. 2 orang tu je. Tak boleh bagi Ibnu Sabil apa semua, tak boleh. Kena bagi orang yang fakir dan miskin sahaja. Kalau orang lupa bayar zakat hingga habis waktu untuk bayar zakat fitrah, dia kena qada. Ustaz Amirul, wajib dia qada dan dia berdosa. Sebab dia lambatkan dengan sengaja. Dia lambatkan dengan tidak sengaja. Contoh nak tunggu orang yang layak terima zakat, ataupun duit tak ada kat tangan, ada dalam bank tak boleh nak keluar, PKP apa bagai tu. Tak waktu tu dia lambatkan, tangguhkan, tak berdosa. Tapi kalau boleh bayar segera, orang keliling dia miskin belaka, dia tak bayar, berdosa dah. Kalau dia bayar lambat. Jadi dia kena bayar, kena bayar, wajib bayar. Bukan maksudnya bila dah habis 1 Syawal tu terus tak wajib bayar, tak, wajib dia qada dan dia berdosa sebab sengaja lambatkan bayar zakat. Boleh Ustaz ulang yang istimna' berlapik tu. Istimna' ni apa dia? Istimna' ni talabu urujil mani. Si dengan tak tu dia talak. Menuntut untuk keluarkan air mani. Jadi bila seseorang tu berniat dalam hati nak keluarkan air mani dengan apa cara sekalipun, guna tangan sendiri ke, guna tangan isteri ke, guna tangan hamba ke, tak, ataupun dengan menggunakan alat-alat tertentu ke, ataupun dengan berfikir, melihat, tak, pegang isteri dan sebagainya, sama ada berlapik ataupun tidak berlapik, tak, dengan niat nak keluarkan air mani, nak capai kepuasan, dia buat perkara tersebut dan keluar sungguh air mani, itu kita panggil istimna', batal puasa. Boleh? Tu walaupun berlapik, batal puasa. Sebab memang niat nak keluarkan air mani. Batal puasa. Boleh?
Hmm. Uh, dalam kitab fiqh dia perincikan nak bayar ke amil ke pemimpin ke atau bayar sendiri lebih baik. Cuma kita kat Malaysia ni, saya jawab secara umum lah. Elok bagi kepada amil lah. Elok bagi kepada amil. Sebab mereka lebih tahu siapa yang memerlukan. Melainkan kalau kita yakin sungguh kita kenal orang kat kampung kita ni memang ada orang ni, pakcik ni susah. Dan tengok sebelum-sebelum ni tak dapat pun bantuan zakat. Tak. Kita bagilah sendiri pada mereka. Dah memadai dah. Boleh? Tapi kalau kita ajak orang lain buat perkara yang sama, akhir sekali lebih banyak orang yang sepatut layak terima zakat tak dapat zakat. Sebab maklumat tentang orang kampung atau apa semua pada kerajaan ada, pada pihak berwajib. Kita tak ada. Kita rasa agak ataupun memang kita yakin dia susah, tapi dia susah, orang lain hak susah, kita terlupa, kita tak perasan. Tak. Jadi kalau kita ajak orang lain buat macam kita, bayar terus pada asnaf, bimbang berlaku perkara tadilah. Ada sebahagian besar yang lain tak dapat juga duit. Tak dapat juga zakat. Tu. Dia ada sudut baik buruk dia lah. Ya. Allah. Rehat kejap. Kita habiskan bab iktikaf tu 5 minit habis lah. Bismillah. Ada yang ikut kelas ustaz ni, ustaz apa? Abu Hanifah, Hanafiyah. Yang tu molek tu kalau ikut tu, dia baca zubat sangat tak? Ustaz Usamah, Ustaz Abu Usamah nama. Ustaz Usamah tak? Abu Usamah. Beliau ada baca apa? Banyaklah ada syarah, Mukhtasar Latif pun ada syarah. Mukhtasar Latif dia ada syarah, Safinah dia ada syarah. Yang sedang berjalan ni Umdatus Salik. Lepas tu kita apa nama yang terbaru Sofatul Zubat. Cuma saya pesan sangat-sangat, jangan nak kejar semua. Jangan. Dengar nasihat ni. Dengar nasihat ni. Kita raikan hak kita, hak anak kita, hak isteri kita kalau yang dah berkahwin. Boleh? Lepas tu kalau kita kerja, kita pelajar, ada kelas, raikan semua tu. Kemudian pilih kelas yang kita mampu ikut dan kita bagi hak yang sebaiknya pada kelas tersebut. Baca dulu sebelum kelas, dalam kelas fokus, lepas kelas murajaah. Ianya lebih baik daripada kita ikut 1000 kelas, 2000 kelas, kita jenis ikut kelas, lepas tu kita tak ada murajaah dan kaji. Lam yusmir, tidak membentuk penuntut ilmu. Tu. Kan kata Ustaz Solah tak bagi ikut kelas Ustaz Hanafiyah. Ikut tak ada masalah. Lagi banyak lagi comel. Cuma syarat tolong penuhi. Kalau tak, kita tak dapat keberkatan, tak dapat level tu tak naik. Dia jadi lupa semua lagu tu. Boleh. Tu Ustaz Dayak kalau bukan apa nama PKP nak pergi dah rumah Ustaz ni. Tengah lapar juga ni. Boleh tak? Ustaz Dayak saya masak lah. Mantap Ustaz Dayak. Okey. Boleh? Faham tu? Tu. Kena ikut lah tu. Ustaz berat lah nak ikut kelas Ustaz dengan kelas Ustaz Abu Hanifah. Pilih satu. Pilih Ustaz apa nama? Hanafiyah. Saya tak ada masalah. Yang penting ilmu kita belajar tu meningkat. Jangan kita ikut kelas tu, kelas ni, lepas tu tinggal kelas tu, ikut kelas tu. Akhir sekali cacah merba sekali. Tak bersistem. Kita habiskan. Faslun fil i'tikaf. Fasal mengenai al-i'tikaf. Al-i'tikaf pada sudut bahasa al-lubthu, duduk, menetap. Sama ada lebih daripada qadar tamakninah ataupun kurang daripada qadar tamakninah. Pada sudut syarak, lubthu muslimin, menetapnya seorang yang muslim. Itu lebih khususlah makna istilah ni. Maka terkeluar daripadanya lubthu kafirin, orang kafir kalau i'tikaf tidak sah. Mumayyizin, kena mumayyiz. Kalau budak belum mumayyiz, i'tikaf tidak sah. Aqilin, orang gila, i'tikaf tidak sah. Salimin, selamat daripada hadas besar, orang yang berjunub, i'tikaf tidak sah. Jadi al-lubthu sudut bahasa lebih luas maknanya. Menetap sama ada orang tu kafir ke, muslim ke,
berakal ke, gila ke, sedang berhadas besar ke, tidak ke, semua dipanggil sebagai al-lubthu, atau dia panggil sebagai ahli i'tikaf lughatan, sudut bahasa. Tapi bila sudut syarak dia lebih sempit makna dia. Okey. Wa syaratu sihhatil i'tikaf, dan syarat untuk sah i'tikaf pertama niat, biasalah. Sebab i'tikaf ni perbuatan yang berkait dengan badan kita. Maka perlu kepada niat, seperti mana salat, haji, tak semua tu perbuatan badaniyah. Maka perlu kepada niat untuk sahnya ibadat tersebut. Yang kedua, wal lubthu fil masjidi, menetap dalam masjid. Dan mesti qadar lebih subhanallah. Subhanallah 2 saat. Jadi kena duduk dalam masjid lebih daripada kadar subhanallah, lebih daripada kadar 2 saat. Walaupun mutaraddidan. Mutaraddidan ni kita tak duduk berhenti menetap lagu ni. Kita masuk masjid, pusing sana, pusing sini, bergerak sakmo. Tak berhenti, tidak pernah menetap statik, tak gerak je sakmo. Lepas tu keluar masjid, dah memadai dah, tidak ada masalah. Yang penting kita duduk main pusing dalam masjid tu, cari barang ke lagu mana, tak. Dan kita niat mesti kadarnya lebih daripada subhanallah. Kalau kadar subhanallah saja tidak memadai. Okey. Jadi fil masjidi, kena duduk dalam masjid lah. Tidak boleh nak iktikaf dekat madrasah, kat mak tahfiz, kat ribat, kat musalla Eid, kat padang, kat tempat orang sembahyang hari raya, padang dan sebagainya. Begitu juga perempuan. Ni saya sebut tidak sah kat sini. Imam Ramli sebut tidak sah perempuan iktikaf di masjid di rumahnya. Perempuan ni dia boleh sediakan satu ruang di rumahnya tu dan diniatkan itu sebagai masjid. Dalam kitab ni sebut tidak sah. Perempuan beriktikaf di situ, tempat yang disediakan untuk dia sembahyang. Ataupun mungkin masuk Masjidul Mura'atin dalam syarah tu bukan masjid, maksud dia satu tempat yang memang disediakan, diwakafkan untuk masjid bagi pihak perempuan. Itu sekadar tempat sembahyang lah, tempat sembahyang wanita, tempat sembahyang wanita. Jadi itulah Masjidul Mura'ah ni masjid perempuan, wa huwal mahal al-muhayya'u li salatiha min baitiha. Tempat yang disediakan untuk dia solat kat situ. Jadi dia solat mesti dia masuk tempat tu. Dia nak iktikaf kat situ tidak sah juga, Ala kulli hal kena tengok balik. Adalah Syekh Bajuri saya ada sebut benda ni. Takut ada khilaf pun tak tahulah. Wa Islam. Syarat seterusnya, yang pertama an-niyah, yang kedua Islam. Jadi orang kafir tidak sah lah untuk iktikaf. Sebab iktikaf ni perlu kepada niat. Sedangkan orang kafir bukan ahli untuk niat. Orang kafir niat tidak sah. Jadi kalau niat iktikaf pun dah tidak sah, iktikaf tu lebih-lebih lagi dah tidak sah. Wal aqlu, berakal orang gila juga tidak sah untuk iktikaf sebab dia bukan ahli untuk niat. Wan naqa' anil haid wan nifas, mesti suci daripada haid dan nifas. Kalau tidak sah iktikaf. Wat taharah anil janabah, kena suci daripada junub. Maknanya bukan berhadas besar. Jadi kalau orang yang haid, orang nifas, orang yang berjunub duduk dalam masjid dengan niat iktikaf, hukumnya tidak sah dan juga hukumnya haram. Selesai kat situ. Jadi berbaki babun fil haji. 2 3 4. Bab haji sikit je. Bab haji dalam berapa muka surat? Itu. Bab haji, lepas tu bab muamalat pun ada ni. Bab amalat ada. Ada bab khiyar ada. Lepas tu bab apa? Bab apa nama? Riba ada. Syarat-syarat nak sah jual beli pun ada. Kita selesai kat situ. Jadi dalam 2 majlis lagi. Satu majlis kita baca bab haji. Satu majlis lagi kita baca bab apa nama? Muamalat. Bab muamalat. Selepas tu habislah kitab ni. Boleh? Ada sebarang soalan?
Kalau yang lebih comel, soalan-soalan yang saya tak lepas jawab tu, tulis balik dalam grup. Ingatkan saya. Sebab kadang tengok sini, ingat Lepas tu, lepas ni nak cari, tak cari-cari, lepas tu dah. Jadinya, soalan contoh bayar fidyah dengan duit. Dengan qimah tak? Boleh tulis balik dalam grup. Soalan-soalan untuk hari ni. 2-3 soalan yang saya tak boleh jawab tu, saya tengok balik lah. Sebab kadang dah belajar, lupa. Kadang-kadang tak pernah belajar. Dia kena tengok balik, kena pastikan balik. Dalam masa sama, kalau tu kita boleh tengok fatwa juga tak? Negara kita ni pakai yang mana apa semua tu. Boleh? Tak ada soalan insya-Allah. Oh sedap tu nak makan dah Ustaz Hidayat. Saya tengah tunggu orang rumah balik ni. Sarapan betul lagi Ustaz Hidayat. Minum air ready. Tu. Ada je lauk malah nak masak. Tu masalah orang lelaki ni. Kat Mesir tu tak ada masak-masaknya. Sup dengan tom yum tu masak. Orang lain tak reti. Okay, cukup sekadar tu. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Dalam 2 lagi kelas, kita akan khatamkan kitab ini. Ala kulli hal, pesanan saya tu, kena ingatlah. Kelas yang kita dah khatam tu, cuba ulang kaji. Dia yang biasa yang belajar ni ramai. Tapi kita nampak akhir sekali, kenapa 2-3 orang ada yang nampak menjadi, boleh syarah kitab, boleh bergaul dengan masyarakat, boleh bagi manfaat pada masyarakat. Sebab tadi ramai yang belajar tak ulang kaji. Tu. Dan ramai yang belajar separuh jalan. Kita tak nak lagu tu. Kita kahwin tak kahwin terus jalan, walaupun mungkin masa tu makin singkat, makin sedikit. Yang kedua, sentiasa ulang kaji apa yang telah kita belajar. Rumah Ustaz urus jenazah, masya-Allah. Penting tu. Sebab dia alam realiti dengan wakil semasa dengan apa yang kita belajar dalam kitab kadang-kadang berbeza sikit dari sudut praktikal tu. Jadi pentinglah kalau kita boleh sembang Ustaz Hidayat mengenai pengurusan jenazah bagi wanita ni, macam mana dia orang buat apa semua. InsyaAllah. Okey. Lepas PKP kita ngetel lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.